Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk sesi kelas kita kali ini kita akan bincang tentang hasil kerajaan. Sebelum ni kita dah bincang sikit tentang dasar fizikal, bagaimana kerajaan menentukan perbelanjaan negara, menentukan cukai untuk menentukan negara mencapai objektif makroekonomi. Jadi kena ingat dalam tingkatan 5 ni, antara benda yang kita sentiasa bermain dalam fikiran kita adalah tentang mencapai objektif makroekonomi. Kerana itulah tujuan, dasar-dasar kerajaan, dasar fizikal, dasar kewangan dan sebagainya. Kerajaan mengenakan cukai, memastikan keseimbangan, imbangan pembayaran, semuanya untuk mencapai objektif makroekonomi. Jadi hari ini kita nak bincang tentang hasil kerajaan. Sebelum tu cuba kita tengok sikit video klip berkaitan dengan belanjawan ataupun bajet 2015. Jadi kalau kita cuba fikirkan, dari mana kerajaan dapat duit untuk berbelanja. Jadi tentu duit itu tak datang begitu saja, tentu ada proses ataupun ada sumber yang kerajaan boleh dapatkan sumber pendapatan ataupun disebut sebagai hasil kerajaan untuk mereka berbelanja. Jadi ini kita nak bincang kali ini tentang hasil kerajaan. Jadi secara umumnya hasil kerajaan ini dia ada hasil cukai dan bukan cukai. Ini dua sumber yang paling utama. Maknanya kerajaan dapat duit daripada mana? Daripada cukai. Hasil cukai ataupun bukan cukai. Ini sumber kerajaan. Kalau hasil cukai, dia ada dua pula. Satu cukai langsung. Satu lagi cukai tidak langsung. Jadi kalau sebut cukai ada dua. Satu cukai langsung. Kemudian cukai tidak langsung. Apa dia cukai langsung? Cukai yang dikenakan terus kepada pembayar cukai. Dan beban cukai ini tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Mungkin ada setengah cukai, dia boleh pindahkan kepada pihak lain. Kalau siapa pernah makan kat KFC, kan dia ada harga, kemudian dia masuk itu cukai. Jadi cukai itu dipindahkan kepada pengguna. Itu panggil cukai tidak langsung. Tapi cukai langsung, beban cukai tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya, cukai pendapatan perseorangan. Jadi kalau ada ayah-ayah kita, mak kita yang bekerja, kita kena bayar cukai. Cukai pendapatan syarikat. Kalau syarikat besar-besar dia ada kadar cukai dia. Kemudian cukai pintu. Kalau rumah yang ada majlis bandara yang masuk kutip sampah tu, dia kena bayar cukai pintu. Cukai tanah. Kalau orang ada tanah, tiap-tiap tahun dia kena bayar cukai tanah.
dan juga duty stamp. Duty stamp ni kalau nak buat pertukaran hak milik tanah dan sebagainya, kita nak kena beli stamp. Stamp cukai. Jadi semua adalah bentuk cukai langsung yang menjadi sumber pendapatan bagi kerajaan. Kalau kita nak ringkaskan, dia ada cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi dan cukai langsung yang lain. Jadi ada banyaklah cukai-cukai yang kita nak tengok satu-satu. Cuba kita tengok satu, cukai pendapatan perseorangan. Dikenakan terhadap individu yang jumlah pendapatannya melebihi suatu tahap tertentu selepas ditolak dengan pelepasan cukai. Jadi maknanya cukai pendapatan perseorangan ni tak semua orang kena. Dia ada tahap dia tu. Mana bila jumlah pendapatan dia setelah ditolak dengan pelepasan cukai masih tinggi, baru dia kenakan cukai. Ada orang mungkin gaji dia besar tapi tanggungjawab dia banyak. Anak dia ramai, dia ada anak yang OKU, dia jaga mak dia sakit, dia ada pelepasan cukai. Kalau kita ingat kita belajar kita 4 kan tentang pengiraan cukai pendapatan. Ni maknanya bila pendapatan ditolak dengan pelepasan cukai jika masih mana jumlahnya kena cukai, maka dia akan bayar, dia kena wajib bayar cukai dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Dan ini merupakan komponen kedua terbesar selepas yang merupakan komponen kedua terbesar kepada cukai langsung yang dikutip oleh kerajaan. Maknanya kedua terbesar sumber hasil kajian daripada cukai langsung ni adalah cukai pendapatan perseorangan. Dan dia bersifat progresif. Maknanya kalau orang tu lagi tinggi pendapatan dia, lagi tinggi dah cukai yang dia kena bayar. Dan nanti kita akan tengok apa dia cukai progresif. Kemudian kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan ataupun secara khususnya lembaga hasil dalam negeri, LHDDN. Kemudian cukai pendapatan syarikat. Bagi syarikat-syarikat yang berdaftar. Kalau syarikat sole proprietor atau pemilikan tunggal masih dikenakan cukai pendapatan individu. Begitu juga syarikat perkongsian. Tapi bila syarikat sendirian berhad ataupun syarikat berhad, dia ada cukai yang perlu dibayar. Lepas tu kita tengok ada nama syarikat kan, SDN BHD, sendirian berhad. Kalau enterprise, dia kira sole proprietor ataupun milikan tunggal, yang mana cukai pendapatan dia masih cukai pendapatan perseorangan. Tapi bagi yang ada SDN, BHD ataupun BHD, syarikat awam berhad, syarikat sendirian berhad, maka dia kena bayar cukai pendapatan syarikat. Dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat. Kadar cukai 28% daripada jumlah keuntungan. Duit ni lah kadang-kadang syarikat yang besar-besar, dia store buat cabutan bertuah, dia dapat mengurangkan cukai ni. Dan kadang-kadang dalam masa sama dia boleh mempromosikan syarikat dia. Jadi bukan saja-saja kita tengok dia store buat cabutan bertuah, dapat hadiah kereta dan sebagainya, dia boleh kurangkan cukai syarikat. Sambil-sambil dia boleh ada panggil dalam marketing, dia panggil public relation. Dia membina hubungan dengan public. Ini salah satu strategi dalam pemasaran. Selain pada pengiklanan dan sebagainya. Dan dia merupakan komponen terbesar kepada cukai langsung yang dikutip oleh kerajaan. Jadi maknanya sebahagian besar pendapatan kerajaan daripada cukai pendapatan syarikat. Ini satu fakta yang kita boleh cuba ingat. Kemudian cukai pendapatan petroleum. Dikenakan terhadap semua syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia. Petronas dan sebagainya. Ada cukai khas. Dipanggil cukai pendapatan petroleum. Kemudian kadar cukai 28% daripada jumlah keuntungan. Ataupun 38% daripada jumlah pendapatan syarikat. Kemudian dari cukai pendapatan koperasi. Ini bagi koperasi dia ada cukai juga. Dikenakan terhadap keuntungan koperasi yang menjalankan operasi di Malaysia. Yang merupakan komponen terendah kepada cukai langsung yang dikutip oleh kerajaan. Memang kerajaan dia nak salah satu galakan kepada koperasi. Lepas tu maknanya cukainya kadar pun agak rendah dan banyaklah pelepasan yang diberikan. Kemudian cukai langsung yang lain. Ada cukai-cukai langsung yang lain. Banyaklah cukai tanah. Dikenakan ke atas pemilik tanah. Dikenakan setiap tahun kita akan dapat surat daripada Jabatan Hasilan Negeri. Berapa cukai yang kita kena bayar setiap tahun.
Kadar cukai berbeza bergantung kepada lokasi dan jenis tanah ataupun status tanah. Ada tanah yang statusnya pertanian, ada tanah yang statusnya perniagaan dan sebagainya. Dia ada kadar-kadar yang berbeza. Dikutip oleh pihak berkuasa negeri. Ini kita bayar pada kerajaan negeri lah, dari pejabat tanah di tiap-tiap negeri. Kemudian cukai pintu yang kita sebut tadi, kalau ada majlis pembenaran masuk kutip sampah depan rumah kita, itu ada cukai pintu. Dikenakan kepada pemilik rumah, kedai, hotel, kilang, perusahaan dan sebagainya, dan digunakan untuk membiayai prasarana ataupun perkhidmatan awam. Duk bagi longkang, kita tengok majlis pembenaran, duk kutip sampah dan sebagainya. Dikutip oleh majlis daerah ataupun majlis perbandaran, dan ataupun Dewan Bandaraya. Tengok status lah. Kalau bandar tu disebut sebagai bandaraya, macam Ipoh, dia Dewan Bandaraya. Ada disebut sebagai majlis daerah. Yang kemudian cukai keuntungan hartanah, dikenakan apabila sesuatu harta dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga belian. Ini cukai keuntungan hartanah. Jadi ada orang berniaga beli tanah, jual tanah. Ada orang jual tanah sebab ada keperluan. Jadi bila kita jual lebih pada harga kita beli, dia ada cukai keuntungan hartanah. Seperti jual rumah, ladang, tanah dan juga saham. Hartanah ni bukan tanah saja. Jadi dia panggil property, bukannya rumah, ladang ataupun tanah ataupun saham. Kemudian duty stamp dikenakan bila dokumen harta dipindah milik. Dokumen perjanjian distampkan. Jadi kita nak buat tukaran nak hak milik tanah, dia kena ada duty stamp. Ini sebagai hasil kerajaan. Dan nilainya bergantung kepada nilai suatu harta ataupun perjanjian. Ini dia panggil cukai, duty stamp. Kemudian lagi satu komponen terbesar cukai adalah cukai tidak langsung. Ingat pendapatan kerajaan tadi, cukai dan bukan cukai. Cukai ada dua. Satu mana cukai langsung dan cukai tidak langsung. Kepada cukai tidak langsung, cukai dibayar secara tak langsung oleh pengguna. Beban cukai boleh dipindahkan kepada orang lain. Jadi, ringkas katanya, kalau kita pergi KFC, tak pasal-pasal kita kena bayar cukai untuk KFC. Jadi, cukai yang dibayar secara tidak langsung. Tak semena-mena kita bayar cukai bagi pihak lain. Tanpa kita, mungkin setengah orang perasan, mungkin setengah orang tidak perasan. Dan beban cukai ni boleh dipindahkan kepada orang lain. Contoh, duty import, duty export, duty excise, cukai perkhidmatan, cukai jualan dan cukai perjudian. Jadi dalam istilah ni, peristilahan kadang-kadang dia sebut duty, kadang-kadang dia sebut cukai. Senangnya, cara umumnya, itu semua lebih kurang macam cukai lah, nama berbeza. Import export kita panggil duty. Kalau yang jualan dan sebagainya kita panggil cukai. Jadi maknanya boleh sebut duty, kita bayangkan macam cukai lah. Jadi ini contoh cukai tidak langsung. Ada duty import, duty export, duty excise, GST Sekarang ni datang pada SST dulu, GST. Cukai barang dan perkhidmatan, cukai judi, levy. Ini kita akan tengok satu-satu. Pertama kita tengok apa dia duty import. Iaitu cukai yang dikenakan ke atas barang yang diimport daripada luar negara. Kalau kita order barang atau mesin daripada luar negara, kita nak kena bayar cukai. Malaysia kenakan ke atas barang akhir saja. Jadi Malaysia ni dia hanya kenakan barang akhir saja. Jadi kalau kata yang kita beli order import tu barang separuh siap, dia tak kena cukai lah. Kemudian duty export, cukai yang dikenakan ke atas komoditi utama yang dieksport. Jadi komoditi utama ni kalau Malaysia, petroleum, kelapa sawit, getah, ni keluaran utama Malaysia. Jadi dikatakan duty export ni cukai ataupun duty ataupun cukai yang dikenakan ke atas komoditi utama yang dieksport. Seperti petroleum, kelapa sawit, kayu balak dan getah, biji timah dan sebagainya. Duty excise, cukai yang dikenakan ke atas barang keluaran tempatan yang dijual di negara ini. Ini dipanggil duty excise. Barang keluaran tempatan yang jual di negara kita sendiri lah. Dan negeri seperti minyak petrol, rokok, tembakau, minuman keras dan barang mewah seperti kereta dan sebagainya. Kemudian cukai perkhidmatan.
Cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST merupakan cukai yang dikenakan ke atas penggunaan barangan dan perkhidmatan yang mula berkuat kuasa pada 1 April 2015. Kemudian ditukar balik bila tukar pemerintahan, diganti pula dengan SST. Jadi kita sekarang ni SST lah. GST telah dimansuhkan. GST merupakan cukai penggunaan yang berasaskan konsep nilai ditambah. Golongan berpendapatan tinggi yang menggunakan lebih banyak barangan akan membayar lebih banyak cukai, manakala golongan berpendapatan rendah yang menggunakan sedikit barangan yang diperlukan sahaja membayar cukai yang rendah. Kadar GST pada tahun 2016 adalah 6%. Kalau kita perasan dulu bila pelaksanaan GST, barang-barang di kedai RM2 dia naik kan. Daripada RM2 dia akan jadi RM2 berapa sen. Itu kesan daripada GST. Kemudian datang pula AST bertukar pula dengan kadar yang berbeza. Kemudian cukai perjudian. Kita orang Islam ni tak boleh berjudi lah. Tapi bagi orang yang kafir, ada cukai perjudian. Cukai yang dikenakan ke atas syarikat yang menjalankan aktiviti perjudian berlesen. Jadi perjudian ni ada yang berlesen, ada yang tak berlesen. Yang main bola pokok getah dalam hutan tu tak berlesen lah. Ataupun tempat-tempat khas yang dibina, di tempat-tempat yang tersembunyi. Itu perjudian yang tidak berlesen. Kalau yang berlesen ni yang macam di Genting Highland. Kalau kat pekan-pekan ni nombor ekor, Magnum, Toto dan sebagainya. Jadi dia ada cukai perjudian. Contoh tadi lah Magnum, Toto, dia ada cukai perjudian. Ini bukan Toto yang jual kat Padang Besar tu. Ini nombor 4 digit. Maknanya judi lah. Orang Melayu kita nombor ekor. Kemudian levy iaitu dikenakan ke atas majikan bagi membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Bila majikan dia bawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara, dikenakan levy. Cukai ini biasanya digunakan terhadap pekerja asing yang datang ke sesebuah negara. Kemudian, macam mana pula dengan hasil bukan cukai? Tadi kita cerita tentang cukai, ada cukai langsung dan cukai tidak langsung. Di samping itu, kerajaan juga dapat hasil bukan cukai. Iaitu hasil selain daripada hasil cukai. Contohnya, royalty petroleum, lesen, permit, cukai jalan, cukai sewa, cukai faedah dan cukai denda. Ini merupakan hasil-hasil kerajaan. Road tax. Yang masuk dalam bukan cukai. Hasil bukan cukai antaranya bayaran denda dan penalti, kelas saman dan sebagainya. Faedah dan pulangan pelaburan kerajaan ni bayaran lesen dan permit. Macam-macam lesen ada selain pada lesen memandu. Kemudian faedah dan pulangan pelaburan kerajaan. Mungkin kerajaan melabur dapat faedah ataupun pulangan. Bayaran sewa harta ataupun aset kerajaan. Kita tengok setengah bangunan tu bangunan milik kerajaan yang disewakan. Walaupun kadang-kadang biasanya rate dia agak murah. Tapi itu salah satu bentuk pendapatan kerajaan. Ataupun dividen, royalty petroleum dan gas asli. Nombor 6, pemberian kerajaan luar negara dan agensi antarabangsa. Kadang-kadang ada agensi yang bagi sumbangan duit dan sebagainya. Kemudian dividen daripada saham dan GLC. Anak syarikat bawah kerajaan. Jadi rumusan dia kita boleh kata hasil kerajaan ni ada cukai dan dia ada yang bukan cukai. Kalau cukai dia ada cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung dikenakan terus kepada pembayar cukai, beban cukai tidak boleh dipindah milik. Dan kemudian cukai tidak langsung. Yang ditanggung sendiri, yang boleh dipindahkan kepada orang lain. Mungkin dari segi akidah, bagi seorang Muslim, kita meyakini bahawa Allah sebagai Rabb, Allah yang mengatur, yang menentukan rezeki bagi kita. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya. Dan kami turunkan daripada langit air yang amat bersih. Jadi rezeki ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sebagai seorang mukmin kita berusaha. Rezeki itu datang pada Allah. Kadang-kadang rezeki itu bukan daripada apa yang kita usaha lebih.
kadang datang daripada sumber-sumber yang lain. Jadi dalam menurunkan hujan untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri ataupun tanah yang mati, dan agar kami memberi minum kepada air itu sebahagian besar daripada makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Sebab itu sebagai seorang mukmin, untuk kita bekerja keras, kita kena yakin rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita jaga syarak, kita buat kerana Allah, jaga syarak, kita ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, buat yang terbaik insya-Allah, dan kita doa tawakal kepada Allah. Allah akan limpahkan rezekinya kepada kita, bahkan kadang-kadang mungkin daripada sumber-sumber lain yang kita usahakan tadi. Jadi ada orang berniaga tapi Allah bagi dia kesenangan, kemewahan bukan daripada perniagaan dia, tapi daripada sumber yang lain. Ini satu keyakinan yang kena ada pada seorang mukmin. Jadi insya-Allah tajuk untuk yang kita bincangkan pada hari ini, soalan insya-Allah kita akan bincang dalam sesi kita dengan Zoom nanti, insya-Allah. Allah alam, mungkin sekadar itu dulu insya-Allah untuk tajuk ini. Dengan harap semua boleh cuba tengok dan cuba catat nota. InsyaAllah dalam sesi Zoom kita akan bincang secara lebih detail. Mungkin kita akan buat sedikit latihan dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.